Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ni kita sambung lagi kita punya pembelajaran. Okey, masih dalam bab 8. Okey, masih dalam bab 8 iaitu yang bertajuk keradioaktifan. Sebelum ni kamu dah belajar apa 3 jenis radioaktif, alfa, beta, gamma, apa perbezaan dia. Lepas tu kamu belajar apa sinaran yang mengayon, apa sinaran yang tidak mengayon. Semua tu kamu dah belajar sebelum ni lah. Now kita masuk pula kegunaan sinaran radioaktif. Okey, sinaran radioaktif ni dia berguna sebenarnya. So, apakah kegunaannya? Kita tengok pengenalan dulu. Sinaran radioaktif, okey, contoh dia sinar alfa, sinar beta, sinar gamma yang kamu dah belajar sebelum ni, kamu dah tengok dia punya perbezaan. Dia digunakan dalam pelbagai bidang dalam kehidupan seharian. Okey, contoh dia dalam bidang arkeologi atau geokronologi. Okey. Okey, kita tengok karbon dioksida dalam udara terdiri pada karbon 12 dan karbon 14. Okey, terdiri pada karbon 12 yang stabil. Okey, dan karbon 14 ni yang radioaktif. Okey, oleh kerana karbon dioksida diserap dan dibebaskan oleh badan organisma yang hidup, peratus karbon 14 dalam tisu organisma tidak berubah. Jadi, sebaik saja organisma mati, karbon 14 ni tadi dalam tisunya semakin berkurang dan mereput, dengan memancarkan sinar beta dengan separuh hayat 5,700 tahun. Jadi dengan mengukur keaktifan karbon 14, usia organisma dapat ditentukan. Kaedah ni dikenali sebagai pentarihan karbon 14 dan digunakan oleh ahli arkeologi atau geokronologi untuk menentukan usia objek atau purba. Okey, kesimpulan dia kat sini sebenarnya senang je. Okey, kesimpulannya dalam bidang arkeologi dan geokronologi, karbon 14, dia digunakan untuk menentukan usia objek atau bahan purba. Kesimpulan dia lah. Ni radioaktif lah ni. Salah satu radioaktif adalah karbon 14. Karbon 14 digunakan dalam arkeologi atau geokronologi untuk menentukan usia objek atau bahan purba. Okey, next dalam kawalan ketebalan kepingan logam dalam perindustrian, contoh industri membuat zinc ni kan. Industri yang buat zinc ni. Ni zinc contohlah ataupun besi. Kepingan mana-mana logam lah. Untuk mengawal dia punya kepingan ni, dia punya tu adalah sama je. Jadi, kita tengok sini alat kawalan ketebalan berfungsi untuk mengawal ketebalan kepingan logam di dalam kilang. Kepingan logam dilalukan di antara sumber sinar beta dengan alat pengesan sinar beta. Jika alat pengesan sinar beta mengesan terlalu banyak sinar beta, kepingan logam yang disemak adalah terlalu nipis. Maksudnya kat sini, dalam perindustrian, radioaktif, yang ada sinar beta ni dia digunakan untuk mengawal ketebalan kepingan logam. Kita tengok dalam bidang lain pula. Dalam bidang pertanian, kadar sinar beta yang dipancarkan oleh perebutan nukleus fosforus ni radioaktif juga ni, digunakan untuk menentukan kadar penyerapan baja fosfat dalam tumbuhan.
Okey, sinaran radioaktif juga digunakan untuk membunuh kumbang, mengawal populasi serangga perosak serta secara pemandulan memilih jenis baja fosfat yang terbaik dan mengubah ciri tumbuhan. Maksudnya kat sini dalam pertanian, okey, radioaktif yang bernama fosforus 32 ni digunakan untuk inilah dia punya kegunaan yang kita dah baca tadi tu. Okey, tu dalam pertanian. Okey, dalam pertahanan, okey, bahan radioaktif boleh digunakan dalam bidang pertahanan seperti bom nuklear. Selain daripada haba, sinar radioaktif yang dibebaskan dalam letupan bom nuklear memusnahkan hampir semua kehidupan termasuk manusia dan kesannya wujud untuk beberapa generasi. Maksudnya dalam pertahanan, okey, bahan radioaktif digunakan untuk membuat bom. Macam itulah. Okey, itu dalam bidang pertahanan. Dalam bidang pengawetan makanan, okey, logo Radura digunakan untuk melabel bahan makanan yang diawet dengan sinaran radioaktif seperti sinar gamma. Okey, ni radioaktif yang digunakan iaitu sinar gamma. Okey, apa kegunaan sinar gamma ni adalah untuk mengawet makanan seperti buah-buahan, untuk membunuh bakteria dalam makanan berkenaan. Kalau kamu masih ingat cikgu tak ingat bab 2 kot. Okey, yang pasal untuk ketahanan makanan tu, pemprosesan makanan, salah satu dia daripada dia adalah sinaran radioaktif. Jadi sinaran radioaktif ni digunakan dalam pengawetan makanan. Okey, kita tengok lagi dalam bidang perubatan. Okey, dalam bidang perubatan, sinar gamma daripada cesium 137 atau kobalt 60. Ni radioaktif lah ni. Bahan radioaktif lah ni, cesium dan kobalt 60 digunakan untuk membunuh sel kanser. Okey, sinaran radioaktif juga digunakan untuk menentukan tempat pembekuan darah untuk natrium 24. Okey, tengok merawat tumor. Kamu tengok dia ada pelbagai jenislah bahan radioaktif. Kalau untuk membunuh sel kanser adalah cesium dan kobalt 60. Okey, untuk menentukan tempat pembekuan darah, bahan radioaktif digunakan adalah natrium 24. Okey, untuk merawat tumor di dalam otak, kita gunakan technetium 99. Okey, untuk membasmi kuman, kita boleh juga gunakan kobalt 60. Okey, dan untuk merawat tiroid, kita gunakan iodin 131. So radioaktif ni sebenarnya ada pelbagai. Okey, kobalt 60, cesium, natrium, semua tu. Jadi berbeza bahan radioaktif, berbezalah kegunaan dia. Okey, kalau kobalt 60, cesium, natrium diguna dalam perubatan. Sinar gamma digunakan dalam pengawetan makanan. Macam itulah, dia berbeza-bezalah. Okey, now kita tengok apa langkah keselamatan dalam mengendalikan sumber radioaktif dan sisa radioaktif. Okey, kita tak boleh sangat terdedah dengan radioaktif ni. Sebab apa? Sebabnya dia boleh merosakkan kulit dan boleh menyebabkan kematian. Cikgu pernah cerita yang pengkaji radioaktif ni, Mary Curie ni, diorang ni meninggal gara-gara terlampau terdedah dengan bahan radioaktif. Okey, menyimpan sumber radioaktif atau sisa radioaktif dalam kotak berdinding plumbum yang tebal. Jadi bahan radioaktif dan sisa dia simpan dalam bekas plumbum. Okey. Yang seterusnya adalah memakai pakaian perlindungan yang sesuai untuk mengendalikan bahan radioaktif. Bagi tempat-tempat yang ada bahan radioaktif, di hospital yang ada bahan radioaktif, di kilang yang buat logam tadi, ataupun di tempat untuk membuat bom nuklear,
Dorang kena pakai pakaian yang macam ni, yang sesuai. Okey, supaya diorang ni tidak terdedah dengan bahan radioaktif. Okey. Lepas tu adalah pembuangan sisa radioaktif dilakukan dengan selamat dan sempurna. Radioaktif ni bila kamu guna, dia akan menghasilkan sisa. Jadi dia kena dibuang dengan betul-betul. Okey, sebab apa? Kalau dia tak dibuang dengan betul-betul, dia boleh merosakkan ataupun mengganggu alam sekeliling ataupun manusia di sekeliling dia. Okey. Bahan radioaktif diadang dengan kepingan plumbum yang tebal. Dia kena dihalang dengan kepingan plumbum. Sebab gamma, ingat, kalau kamu masih ingat, gamma ni hanya boleh dihalang dengan kepingan plumbum. Jadi kita kena simpan dalam ni lah untuk mengelakkan sinar radioaktif ni keluar macam tu. Okey, seterusnya tangan robotik digunakan untuk mengendalikan bahan radioaktif dengan selamat. Tengok, ada tangan robotik. Sebabnya kita tak nak terdedah, jadi kita mencipta tangan robotik. Okey, seterusnya mengesan dos sinar radioaktif yang diserap ke dalam badan dengan alat pengesan seperti lencana sinaran. Okey, kita ada ni untuk mengesan sinaran radioaktif. Okey, kepentingan kegunaan keradioaktifan untuk kesejahteraan hidup manusia telah menyedarkan kita tentang keagungan Tuhan yang telah mencipta unsur radioaktif yang boleh digunakan untuk kelestarian hidup. Okey, unsur radioaktif buatan yang pertama iaitu fosforus 30 dicipta oleh Irving Joliot Curie, anak perempuan Marie Curie. Dialah orang pertama. Sejak tahun 1934, banyak unsur radioaktif buatan telah dihasilkan oleh ahli sains. Namun begitu, unsur radioaktif buatan tidak dapat dihasilkan tanpa unsur ciptaan Tuhan. Jadi kamu kena bersyukur dengan adanya bahan radioaktif ni. Sebab apa? Sebab dia sangat berguna. Okey, bahan radioaktif ni ada pelbagai. Okey, dia diguna dalam perubatan, untuk merawat kanser, merawat tumor, merawat apa lagi, ada pelbagai. Diguna dalam industri kepingan logam, diguna dalam pertahanan, diguna dalam kilang yang memproses makanan. Jadi kamu kena bersyukurlah dengan adanya radioaktif ni. Pelbagai benda kita boleh lakukan. Okey, so itu sahaja untuk hari ini. Ada apa-apa soalan kamu boleh tanya.